Seterusnya kita ke Kuching untuk perkembangan dari Sarawak pula bersama Fazril Hisham Effendi. Terima kasih Syuhaida di Angkasa Puri. Kita mulakan dengan status terkini COVID-19. Hari ini Sarawak merekodkan satu lagi kes kematian lelaki berumur 72 tahun. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian adalah sebanyak 16 kes sejak 17 Mac lepas. Kes baru positif COVID-19 pula ialah sebanyak 19 kes baru berbanding 22 kes semalam. Kita ke berita seterusnya. Kerjasama syarikat swasta maupun individu tertentu dalam usaha membantu kerajaan negeri mendepani pandemik COVID-19 khasnya di Miri setakat ini adalah baik. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin, kerjasama itu dibuktikan melalui pelbagai cara termasuk menyumbang bekalan makanan kepada penduduk setempat yang terjejas ekoran Perintah Kawalan dan Pergerakan PKP. Datuk Lee Kim Shin yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri menerusi satu kenyataan menzahirkan rasa syukur dan gembira terhadap sokongan yang diberikan pihak terbabit terhadap kerajaan melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Baru-baru ini sebanyak 4,000 bungkusan bantuan makanan disumbangkan syarikat kumpulan Semling untuk penduduk di penempatan semula Tudan Miri. Syarikat berkenaan turut menyumbang barangan perubatan seperti penutup hidung dan mulut dan pakaian pelindungan peribadi PPE kepada petugas barisan hadapan yang berkhidmat di Pusat Dialisis Bulan Sabit Merah Miri, Klinik Kesihatan Kawasan Miri dan juga Baram. Sehubungan itu, Datuk Lee Kim Shin terus menyeru dan berharap agar lebih ramai pihak tampil untuk menghulur bantuan, justru menyokong usaha kerajaan membendung penularan wabak ini. Dalam pada itu, juga di Miri, hari ini Persatuan Penganut Dewa Samsyak Lungkung menyerahkan sumbangan berupa bekalan makanan kepada Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan yang juga Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting untuk diagihkan kepada penduduk di kawasan itu. Sebanyak 500 bungkusan makanan dan 260 papan telur disumbangkan oleh persatuan tersebut kepada Datuk Sebastian Ting untuk meringankan beban penduduk di kawasan itu yang terjejas akibat PKP. Datuk Sebastian Ting berharap lebih ramai pihak memberikan kerjasama demikian untuk membantu masyarakat yang kurang berkemampuan di Miri. Beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak yang menyerahkan bantuan tanpa publiciti kepada beliau untuk masyarakat di situ termasuk sayuran dan wang ringgit. Beliau menyifatkan usaha ini sangat murni demi memastikan tiada seorang pun masyarakat yang tercicir daripada menerima bantuan. Dalam acara penyerahan sumbangan hari ini, Persatuan Penganut Dewa Samsyak Lungkung Miri diketuai oleh Master Eng Kian Ku. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka akan terus memainkan peranan penting memastikan pembangunan masyarakat di kawasan Tanjung Manis. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, usaha ini dapat dilihat menerusi komitmen pusaka dalam membangunkan kawasan tersebut sebagai zon pemprosesan perkayuan selama 30 tahun. Datuk Len Talif yang merupakan ahli Lembaga Pengurusan Pusaka berkata demikian pada majlis penyampaian sumbangan pusaka dan anak-anak syarikat pusaka kepada penduduk Kampung Rajang, Jerijih dan Belawai di Wisma Sumber Alam Petrajaya Kuching. Katanya program tersebut merupakan tradisi sejak 20 tahun lepas serta sebagai tanggungjawab sosial korporat pusaka kepada masyarakat yang kurang berkemampuan, khususnya sempena bulan Ramadan yang bakal tiba. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berkata, pada tahun ini, seramai 796 penerima yang terdiri daripada warga emas, orang kurang upaya, ibu tunggal, balu, anak-anak yatim, saudara baru serta golongan yang kurang berkemampuan menerima bantuan tersebut dengan jumlah keseluruhan sumbangan bernilai RM80,000. Masyarakat Islam di Sarawak dilarang menziarahi pusara sepanjang tempoh PKP. Larangan tersebut dikeluarkan oleh Setiausaha Majlis Islam Sarawak, Khalidi Ibrahim hari ini.
Khalidi berkata larangan itu berkuat kuasa untuk semua tanah perkuburan Islam di seluruh Sarawak. Beliau menjelaskan masyarakat Islam kebiasaannya akan menziarahi pusara ahli keluarga sempena ketibaan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Namun ketika PKP dilaksanakan, amalan itu dilarang buat sementara waktu. Jelasnya arahan akan kekal jika tempoh PKP sehingga 28 April ini dilanjutkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Justru beliau menasihatkan agar umat Islam memperbanyakkan doa kepada arwah berkenaan di rumah masing-masing. Sekian sahaja sumbangan berita dari Bumi Kenyalang. Stay at home, duduk di rumah. Kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan.